السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita pagi ini bersama dengan kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah pada muka surat 241 penyempurnaan syariat Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini rahimahullahu, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i al-Islam مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Setelah Nabi SAW menetap di Madinah, baginda diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Wahab lah, setelah Nabi menetap di Madinah, beliau mendapat perintah sebagai penyempurnaan syariat Islam. Selama 10 tahun di Mekah, beliau mengajak kepada ketauhidan. Kemudian mendapatkan perintah solat 5 waktu. Tidak lama kemudian beliau mendapat perintah hijrah. Pada saat itu belum ada perintah zakat, puasa, haji dan beberapa syiar yang lainnya. Okay? Jadi maknanya dia kata di sini, jadi 10 tahun Nabi ajak kepada akidah. Kemudian baru turunlah perintah untuk melaksanakan solat, kan? Ini tidak lama kemudian. Kemudian dia kata di sini, kemudian mendapatkan perintah solat, itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perintah pada solat 5 waktu tu kan diambil pada masa Isra' tu. Tidak lama kemudian beliau mendapat perintah hijrah. Sementara pada saat itu beliau ada perintah, belum ada perintah zakat, tak ada lagi. Zakat belum ada lagi. Ya. Begitu juga puasa belum ada lagi. Puasa difardukan pada tahun yang kedua hijrah, kan, pada perang tahun yang kedua juga, pada perang Badar tu berlaku bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Haji, ya, dan beberapa syiar Islam yang lainnya. Ini berlaku di Madinah. Adapun di Mekah, perintah untuk melaksanakan solat. Dari perkataan pengarang bisa, ini boleh kita ambil pengertian. Ya, zakat dia diwajibkan pertama kali dan secara terperincinya di Al-Madinah. Zakat diwajibkan di Al-Madinah. Tetapi sebahagian berpendapat zakat diwajibkan pertama kali di Mekah. Ini berlaku pendapat. Ada pendapat di kalangan ulama yang menyebut tentang demikian. Tetapi belum dijelaskan nisab. Nisab ini ukuran wajib. Berapa nak kena bayar. Berapa jumlah yang perlu dibayarkan. Kalau kita hari ni kita mana yang diwajibkan bagi orang yang contohnya memiliki nilai 80 gram emas, 80 gram emas dia kena keluarkan zakat 2.5% bernilai 80 gram emas tersebut. Kalau hari ni berapa ribu, kalau 1 gram RM260, 1 gram emas 260, tak tahu, 256 lah 1 gram. Jadi kalilah dengan 80 gram, okay? 256. Di mananya 256 berapa ya? Dia kurang dalam 20,000, tak sampai lah. Tak sampai 11,000 lah. Cuba kira tengok. Jadi mana 25% daripada nilai itu, bila itu maksud itu setelah di Al-Madinah baru ada penetapan nisab. Nisab ni jumlah ataupun ukuran yang wajib kita keluarkan zakat apabila satu nilai yang telah ditetapkan maknanya oleh syariat lah. Begitu, macam 80 gram emas nilai dia 2.5%
Gitu. Uh, dan cara pembahagiannya. Dan di Madinah dijelaskan nisab dan jumlah yang wajib dizakati. Dasar yang mereka gunakan adalah bahawa ayat mewajibkan zakat. Sebahagian ada yang terdapat di dalam surah Makkiyah. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am. Kata Syekh sini. Ma'na'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa'atu haqqahu yawma hasadih. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Tunaikan hak dia di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Ini ayat Makkiyah. Dan firman-Nya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Ada manusia ni ada dua jenis, yang meminta dan yang tak mau minta. Kan? Jadi yang tak mau minta itulah yang bagus, yang afdal. Kan? Dia maknanya dia pun tunggu ada rezeki ada, tapi dalam keadaan menahan yang kita agak sukar lah. Contohnya kita pada hari-hari sukar ni kan. Pada hari sukar, hari pandemik ni, COVID-19 ni yang belum berakhir lagi, tak nampak tanda-tanda nak berakhir lagi pun, dia masih dalam jumlah ribuan ya. Yang kes baru, kes lama pun, tapi yang sembuh pun Alhamdulillah melebihi kes yang baru lah. Melebihi kes baru, 7,000 lebih yang sembuh, 5,000 lebih yang kena baru kan. Jadi begitu, dalam keadaan yang sukar begini kita tahulah ramai yang dalam keadaan terdesak, sempit dan sebagainya. Ada yang terpaksa nak jual rumah, nak jual kereta kan. Gitu. Kenapa? Kerana untuk menyambung kehidupan, ataupun nak menyerai kehidupan berkeluarga, terutamanya makan, minum, anak-anak kan. Kita tak peduli dapat pakaian, kita tak peduli sebab kita pakaian kita dah ada. Yang paling pentingnya kita nak makan, kita nak minum, nak meneruskan kehidupan ni kan. Begitu. Tapi yang agak pelik lagi bagi mereka yang menyewa rumah, kemudian ada yang nak kena bayar rumah. Ini satu ujian lah, ini satu ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita kena tahu kehidupan tidak dia macam tu, dia tidak statik ataupun dia tidak terus melonjak naik. Bahkan hidup kita ni bagai kita kata laut kan, bagai air laut, sekejap dia pasang, sekejap dia surut. Maka pasang kalau kita tak beringat, maka begitulah keadaan dia. Kalau masa dia surut, jadi itu satu ujian lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini fungsi, maknanya kita panggil, maknanya zakat berfungsi lah. Bahagian Baitul Mal di sini mereka berfungsi untuk menguruskan kehidupan masyarakat Islam, kan, dengan Baitul Mal kan, disalurkan bantuan-bantuan tadi kepada yang memerlukan, kepada yang berhajat, kan. Kalau kita tak ada hajat, tak payahlah kita nak campur-campur, nak pergi minta-minta kan. Jadi itulah dia maknanya, ada yang meminta, ada yang tak mau minta. Jadi kalau orang bagi dia ambil. Macam mana yang arifu, mungkin para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah meminta-minta. Tak pernah minta nak kan. Jadi maknanya dia tunggu. Jadi Allah Taala akan beri kepada mereka kelapangan. Begitulah kita, kan begitu. Kita minta lah kepada Allah Taala. Maksud tidak meminta sini tidak meminta kepada manusia. Kita mintalah hajat, ajarlah diri kita untuk meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang akan menghilangkan kesusahan dan akan memberikan kelapangan kepada kita jika kita orang-orang yang bertakwa lah. Kan? Karena Allah Taala kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, Allah berikan kepadanya rezeki yang dia tidak duga, dia tidak sangka. Maka di sinilah berfungsinya doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jawami'il kalim, doa-doa yang padat dan ringkas, ya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Ini doa yang sangat relevan di setiap tempat, di setiap zaman, di setiap keadaan. Walaupun kita dah kaya, kita dah ada semua keperluan dah cukup, makan, minum, ada rumah tangga, kan, kita tak ada hutang dengan orang dan sebagainya, dan dia tetap relevan untuk diamalkan oleh kita pagi dan petang ini. Kan doa minta jauh daripada kesukaran dan kepayahan kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta jauh daripada kesukaran dan kepayahan.
Kita minta Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan tentunya kita sekarang berada di dunia. Kita minta dunia dilapangkan kepada kita. Dan akhirat pun kita nak kelapangan, kita nak dua-dua. Ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dengan Kau ya Allah daripada sifat rasa lemah, rasa tak larat, rasa lemah semangat, putus asa, dan dan sifat malas. Sifat malas. Jadi maknanya dalam keadaan macam ni semua orang jadi rajin kan. Jadi yang semua dia adalah bila Allah uji kita macam ni, Allah tutup jalan ni, Allah buka jalan lain. Kita kena ingat, kita orang beriman, kita kena ingat macam tu. Allah tutup jalan ni, Allah buka banyak lagi jalan kebaikan untuk kita. Kita ambil segala kelebihan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita tadi kan. Dulu kita tak pandai nak berniaga, sekarang kita dah pandai berniaga. Kan? Kita buat macam-macam kan. Buat roti lah, kuih-muih lah, frozen tak frozen lah. Kemudian ada COD lah. Kan? Jadi kita guna kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, kemudahan Facebook. Kan? Instagram ke Twitter ke apa benda kan. Jadi maknanya benda itu adalah kemudahan yang dia adalah kebaikan kalau kita gunakan dengan cara yang terbaik dan cara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah buka kepada kita jalan ke lapangan. Allah kata ada, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kan? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Gitu. Jadi yang jelas kata Syekh di sini rahimahullahu, kewajipan zakat secara permanen. Permanen ni maksud dia sampai kiamat lah, sampai hari kiamat zakat. Jadi bila kita ahli, termasuk ahli dalam mengeluarkan zakat, maka kita kena buat lah selagi mana kita ada nilai itu ada di sisi kita kan. Mana ada nilai-nilai tertentu pada kita yang nilai itu dia masih belum berkurang daripada nisab yang dia tu ada pada kita dalam kadar setahun, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat. Saya buat contoh lah, mungkin sebahagian daripada rakan-rakan kita, kawan kita yang kerja swasta, yang bekerja dalam swasta yang dia tu ada EPF dalam simpanan dia, dan dia pun dah retired, dah pencen, dah tak kerja lagi dah, dia hanya makan. Dia kata saya tak ada kerja apa yang saya boleh buat. Kan? Saya makan, minum, pakai, tempat tinggal, bayar rumah dan sebagainya dengan duit yang ada ini. Kan? Duit saya pun hanya tinggal 100,000 saja. Kan? Ni yang saya nak guna harian. Baik. Kita katakan pada dia, kan? Dia wajib mengeluarkan zakat jika nilai yang ada pada dia itu mencecah syarat wajib ataupun nisab, yang mencecah nisab dan cukup haul, cukup setahun ada dekat dia, dia kena keluarkan kadar yang ada pada dia daripada zakat tersebut. Jangan dijadikan alasan bahawa dia dah tak bekerja, ini saja wang yang dia ada, kalau dia guna, dia bayar zakat, kan nanti duit dia berkurang, dia nak makan apa nanti, nak bela anak dia macam mana nanti kan, nak bayar hutang macam mana nanti, dia fikir. Jadi maknanya kita kalau kita berhutang, selesaikan hutang kita tu. Tapi selama mana nisab tu ada pada kita, cukup haul, maka kita kena ingat wajib kita kena keluarkan zakat. Kalau tidak dia akan jadi musibah, dia jadi setrika nanti di akhirat tu, dia akan setrika belakang muka kita. Kan? Jadi begitu. Kan? Dia keluarkan zakat kalau siapa yang ada nilai pada dia setahun dalam simpanan dia, duit yang sampai nisab tadi, cuba kira 80 gram emas, 25%. Kan? Tak tahu dulu saya tanya 256 1 gram, tak tahu lah pergi tanya sendiri kat kedai emas 1 gram berapa. Timbang. Kemudian nilai ada berapa, duit ada berapa ratus, ada berapa ribu, berpuluh ribu dekat kita atau ratus ribu dekat kita, keluarkan setiap tahun. Sehinggalah nisab itu berkurangan. Duit yang ada pada kita itu kurang daripada nisab. Bila dia mencapai setahun, maka itu tak perlu kita keluarkan zakat yang wajib. Tapi kita kena ingat, apa yang Allah fardukan pada kita, itu sebab itu dinamakan zakat itu zakat. Kenapa? Apa makna zakat pada bahasa? Zakat pada bahasa maknanya an-numu, maksudnya perkembangan. Jadi harta kita, bila kita bayar zakat, harta kita akan berkembang. Dia maknanya, dia ada keberkatan. Kan? Kita cuci duit kita daripada kotoran. Zakat itu merupakan kotoran bagi harta lah. Macam kereta kita lah. Kereta kita
Kan kita nak kena servis dulu, tukar minyak enjin, tukar minyak hitam. Kan bila dah sampai cukup mileage dia, kan dia punya haul dia cukup, kan mileage dia cukup ataupun dia punya masa dia cukup. Macam sekarang ni musim PKP kita tak jalan kan. Bila kita tak jalan, mana kita ikutlah mileage yang telah ditetapkan oleh pusat servis. Dia kata bulan sekian-sekian kena servis. Jadi kita kalau ikut mileage berapa ribu sekian ribu kita kena servis. Jadi itu contoh perumpamaan yang kita buatkan tentang harta kita. Jadi kita kena bersihkan, kita nak kena keluarkan kotoran-kotoran. Kalau kereta tu kita keluarkanlah minyak tu, dia dah kotor dah. Minyak dah tak boleh dah kita nak gunakan. Kalau kita guna nanti kereta kita akan rosak, dia tak boleh pakai lama. Jadi kita ikut macam yang dicadangkan oleh pusat servis kereta. Jadi umpamanya macam tu. Maka harta kita pun begitu juga. Kita kena bersihkan harta kita. Supaya apa? Harta kita tadi dia akan terus menjana. Dia akan mendatangkan keberkatan. Jadi keberkatan ini bila dia kena pada yang sedikit, dia akan memberi kelapangan. Kan? Dia akan memberi kelapangan. Tidakkah kita melihat bahawa duit simpan kita bukan banyak pun. Kita bukan ada duit simpanan pun umpamanya kan. Tapi kenapa kita boleh makan, boleh minum, tak susah hati macam orang lain pun kan. Orang pun, kita pun macam orang lain juga. Tapi Allah telah sediakan kepada kita rezeki yang ada keberkatan padanya. Begitu. Jadi mana sebab itu dianjurkan kita ni jadi orang kaya. Kalau kita boleh jadi kaya lah dengan cara yang baik lah, bukan cara bohong, tipu dan sebagainya. Dan supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan satu daripada rukun Islam, iaitu mengeluarkan zakat. Kalau kita tak kaya, macam mana kita nak keluar zakat? Kalau kita sendiri pun tak cukup kan, macam nak keluar zakat? Jadi dianjurkan kita ni bila bersifat rajin dan sebagainya, berusaha kan, kita gunakan semaksimal mungkin minda yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana kita nak menjana harta kita kan? Bila kita dah ada harta kan, mana kita boleh buat qardul hasan pula, boleh dapat pahala lagi. Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lahu. Kan, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan ganti kan, dan Allah tak akan gandakan gantian tersebut. Kita boleh bagi pinjaman pada kawan-kawan kita kan, ataupun kita halalkan apa yang kita bagi pada kawan kita kan. Kita dah ada keperluan lebih dah, jadi kawan kita susah, dia minta tangguh. Jadi ada kelebihan pahala-pahala yang Allah sediakan untuk orang yang bagi tangguh hutang pada orang lain. Contohnya orang tu dia janji nak bayar hutang, insya-Allah lah habis PKP bulan depan aku bayarlah hutang kau. Tiba-tiba pergi tak habis, dia malah jumpa kita, minta tangguh lagi lah, bang saya tak mampu nak bayar hutang lagi lah kan. Jadi maknanya tak boleh nak pusing, kita kena buat kerja, jadi kita tangguhkan. Jadi maknanya setiap hari yang kita beri tangguh padanya kan, Allah akan gantikan pahala dengan banyak mana yang kita bagi dia hutang tadi. Betul, ganda lagi lama lah kita bagi tangguh dekat dia, lagi banyak pahala Allah bagi kat kita. Itu kelebihan orang yang bagi hutang pada orang yang lain, pada orang lain. Begitu, kelebihan pemberi hutang. Kan? Jadi mana kalau boleh kita ada kelapangan lebih sikit, kita halalkan, tak apalah, tak payah bayarlah. Aku sedekahkan pada kau, anak kau lah, tak apalah, insya-Allah. Jadi Allah suka benda yang macam tu kita buat. Maka Allah akan berikan kepada kita lubang-lubang rezeki yang lain yang kita ni tak sedarkan. Baru ni saya tengok dalam, dia orang dah share satu video tentang satu pakcik tu, masya-Allah. Kan dia ni orang yang baik lah. Tapi nak ceritanya apa dia dapat tu, Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan dia, Allah bagi dekat dia. Di Afrika sana, orang Melayu kita, di Afrika sana dia ada 18 lombong emas. Dia pun tak tahu lah macam mana, kan heran macam mana orang Afrika ni kan boleh bagi dekat dia kan. Maknanya setengah orang cakap orang Afrika ni tak boleh percaya, orang ditipu dan sebagainya, tapi itulah realiti kan. Nanti mungkin saya boleh share video dekat sahabat, dekat Afiq ke, dekat Ustaz Imi ke apa ya. Jadi itu mana kelebihan kita ni berinfak, bersedekah kan. Mana Allah akan berikan kepada kita banyak sangat kelebihan. Jadi tentulah pahala zakat yang wajib itu lebih besar daripada pahala sedekah sunat. Kita kena ingat. Kan? Pahala zakat wajib itu, pahala zakat itu pahala tentu lebih besar kerana dia rukun Islam. Dia lebih besar pahala daripada sedekah yang sunat. Kan? Kita kena ingat yang tu. Kalau kita dapat bayar zakat, itu satu keistimewaan. Kalau kita dapat bayar zakat, kita panggil satu rahmat Allah Ta'ala ke atas kita bila kita ada kemampuan untuk membayar zakat dan ada kewajipan untuk bayar zakat. Kerana kita dapat menunaikan kefarduan. Ya, di situ Allah akan berikan pahala yang besar pada kita. Kemudian
Itu dia yang jelas kewajipan zakat secara permanen dimulai di Al-Madinah. Begitu juga kewajipan azan, ya, solat Jumaat dan solat jamaah ditetapkan di Al-Madinah. Macam hari ini kita tertahan daripada untuk melaksanakan solat Jumaat ataupun solat berjemaah. Tapi nak buat macam mana? Bukan kita nak, bukan kita saja-saja. Ini kita panggil kerana apa? Darurah tadi. Kerana kita kata terpaksa. Kenapa? Kerana wajibnya kita menjaga nyawa. Kan? Wajib bagi kita menjaga nyawa. Dan sekarang ni kita tengok, kita baca dalam Facebook kan. Orang tu bising, orang ni bising, masjid tutup, tak semayang, apa semua kan. Macam-macam lah, apa nama, celaan tuhmahan mereka kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kerana tutup masjid dan sebagainya. Mereka bandingkan dengan pasarai-pasarai yang dibuka, yang tak ikut SOP. Masjid ni ikut SOP, tutup pula semua kan. Dibuat macam-macam lah. Mereka keluarkan daripada hujah-hujah kan, yang menunjukkan mereka itu orang yang jahil murakab kan. Dia tak tahu apa, dia tak tahu bahawa dia itu tak tahu. Jadi kewajipan kita untuk memelihara nyawa, jaga nyawa. Dalam pada pun tu pun tengok kan, bila dah kerajaan bagi ketetapan macam tu kan, tak nak ikut dan semayang pun mencuri-curi, tutup lampu, sorok selipar kan, memang jemaah. Dia kata kan Tuhan nak seksa kita buat benda ibadat kan. Dalam 2 minggu lepas ni berlaku kematian. Ni kita kata, yalah memanglah Allah telah tetapkan kematian, macam mana pun mati. Tapi wajib kita mengambil sebab. 15 orang jemaah masjid ataupun masjid ditera kan. Dalam masa 2 minggu, 15 orang meninggal dunia dengan sebab COVID tadi. Jadi, nak contohnya kita wajib mengambil sebab. Mengambil sebab wajib. Begitu. Tak boleh kita nak kata, kita semayang tu takkan Tuhan tak jaga kita kan. Kita siap baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sajil asqab. Kita baca doa-doa tu. Tiba-tiba kena. Kalau dah kena nak buat macam mana? Itu kita panggil penyucian. Allah nak cuci kita daripada dosa-dosa akibat dosa yang ada. Allah nak bersihkan kita. Kemudian Allah nak angkat derajat kita kan, dunia dan akhirat di sisi dia kan. Pengampunan, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita kalau dah kena. Sebab kita tengok ada ulama-ulama yang sebab COVID ni mereka meninggal, macam Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala kan. Dia kata yalah, kita ikut semua SOP yang telah ditetapkan semua tadi, tapi itulah dia, kita begitu berhati-hati. Perbuatan kita yang amat berhati-hati itu tidak akan dapat menegah kadar dan takdir Tuhan. Tidak akan dapat menghalang takdir Tuhan. Tapi apapun wajib bagi kita mengambil sebab. Wajib bagi kita mengambil sebab. Begitu. Kemudian kita lihat tentang solat jemaah tadi kan. Jadi kita solat di rumah, solat jemaah kita bukan tak nak pergi, kita tak dapat nak pergi lagi. Adapun hujah-hujah mereka mengatakan tu pasarai buka. Yalah pasarai tempat kita nak pergi ambil bahan keperluan kehidupan. Kan? Jadi maknanya di situ kita nak pergi ambil bahan keperluan kehidupan, bukan kita nak pergi tidur di situ. Tapi orang yang tak ikut SOP itu salah apa? Salah mereka lah. Kan? Kerana mereka itu tidak bertakwa kepada Allah. Cuma kalau orang bertakwa, dia akan jaga SOP. Kan? Dia mengambil sebab untuk jaga diri dia. Kan? Begitu. Jadi memanglah Allah yang jaga kita kan. Kita kena tahu lah. Allah jaga kita. Gitu. Tapi Allah perintahkan kita untuk apa nama, ikut benda yang boleh menyelamatkan kita. Contohnya kita tengok rimau depan muka, depan mata kita. Takkan kita nak pergi bersalam dengan dia. Tak apa, Allah jaga kita. Gunakan konsep Allah jaga kita tadi, kita fahamlah konsep dia macam mana kena laksanakan sebab. Ini tengok rimau kat depan kita buat Assalamualaikum rimau, dah sarapan belum? Ngaum dia pergi sekali. Kan? Jadi kita bila jumpa rimau, SOP dia, kita kena lari, menyelamatkan diri dan sebagainya, cari tempat perlindungan lah. Itu ambil sebab. Macam Nabi SAW pergi perang, pakai topi besi, pakai baju besi, guna senjata tajam, pedang, tombak, panah. Nabi tak bawa rotan, tak bawa kayu, ranting kayu, nak pergi sebat orang kan. Tak guna tu, Nabi guna pedang. Kan? Gitu. Jadi, adapun zakat dan puasa, keduanya diwajibkan pada tahun kedua Hijrah.
Itu juga azan. Azan diwajibkan di tahun kedua Hijrah. Sedangkan perintah haji ditetapkan di tahun ke-9 Hijrah. Maksudnya 9 tahun dah Nabi SAW berhijrah kan. Jadi begitu. 9 tahun Nabi SAW berhijrah. Maka diwajibkan Nabi SAW untuk melakukan haji. Menurut pendapat yang paling kuatlah. Baik, setelah Mekah menjadi negeri Islam yang diawali dengan Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Ya, 8 Hijrah ni maknanya Nabi SAW telah menakluki kota Mekah. 8 tahun Nabi berhijrah kan, baru dapat menakluki kota Mekah. Berapa lama? Itu kesabaran lah, kesabaran. Jadi kita kan yang dalam berdakwah mengajak kepada kebaikan, bersungguh-sungguh tadi kan. Kita nak anggap hari ni kita dakwah, besok orang dah dapat terima dakwah kita. Nabi SAW pun kan berapa tahun 13 tahun di Mekah kan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Al-Madinah. 10 tahun di Madinah. Berdakwah tauhid 13 tahun. Lama tu. Kan? Kita berapa lama, berapa yang kita dakwah, berapa orang yang kita Islamkan. Kan? Jadi kena ada kesabaran tadi. Dan usahalah, kesabaran dan usaha. Cumanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak beri kepada siapa yang dia nak beri, itu hak dia. Tugas kita hanya sampaikan kepada manusia dengan berbagai cara-cara yang kita boleh sampaikan. Perintah amar ma'ruf nahi munkar juga baru diperintahkan setelah Nabi SAW menetap di Madinah. Demikian pula syiar-syiar Islam yang lainnya baru diperintahkan setelah tegaknya daulah Islamiyah di Madinah. Wafatnya Rasulullah SAW. Masuk pula kita tajuk wafatnya Rasulullah. Wafatan Nabi lah. Baik, akhadha ala hadha 10 sinin. Betul, ini matan lah. Matan Syamah Abdul Wahab lah. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaih. Jadi mana Nabi berada di Madinah, beliau menjalani semua ini di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu, pada tahun yang ke-11, beliau SAW wafat di Al-Madinah. Semoga selawat Allah dan salamnya tetap terlimpah atasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Setelah hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup selama 10 tahun. Tak kala Allah menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmatnya kepada orang-orang mukmin, maka dipanggillah beliau untuk menghadap Allah dan tinggal bersama-sama para Nabi alaihimussalatu wassalam, para syuhada dan orang-orang salih di suatu tempat yang tinggi di sisi Allah. Inilah tempat yang kita sentiasa mohon dan minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah letakkan kita nanti di akhirat dalam syurga bersama dengan kekasih kita yang kita sangat cintai, dan kita selalu nak ikut dia. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan mana orang yang dia kita letakkan di tempat yang tinggi dalam hati kita. Beliau sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai sakit di akhir bulan Safar. Kan? Bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Yang kita tahu dalam tarikh bahawa 12 Rabiul Awal itu adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tarikh kewafatan Nabi. Tapi mereka orang hari ini pun menyambut hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Ada maknanya seolah-olahnya bergembira di atas kewafatan Nabi. Orang waktu Nabi SAW wafat, waktu kita bersedih. Tapi dia pun buat ihtifal, menyambut, meraihkan, kerahian kan. Jadi beliau keluar ke hadapan para sahabat dalam keadaan kepala dibalut. Lalu beliau naik mimbar. Kan, sakit kepala kan. Setelah membaca syahadah yang pertama kali beliau ucapkan adalah istighfar. Ya. Pertama kali setelah bersyahadah Nabi ucapkan istighfar dan mohon ampunan bagi para syuhada perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Sesungguhnya seorang hamba
Yang ini Nabi kita lah. SAW. Sesungguhnya seorang hamba Nabi kita daripada hamba-hamba Allah. Allah telah beri kepadanya pilihan untuk kekal di dunia, untuk sama ada nak kekal di dunia ataupun nak apa yang ada di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Maka dia pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada kebahagiaan, kebaikan akhirat tadi. Ya. Nabi kata macam tu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung, yakni terus memahami maksudnya sehingga beliau menangis radhiyallahu anhu dan berkata, ya, fida abi wa ummi. Ya, ataupun fidaka abi wa ummi, bapa dan ibuku menjadi tebusanmu. Aku menjadikan bapa kami, ibu kami, anak kami, jiwa kami dan harta kami sebagai tebusanmu. Ya, menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dia pun 2 tahun saja lepas Rasulullah wafat, dia pun ikut sekali lah Rasulullah. Ya? Ini sahabat yang akrab, sahabat yang sangat baik, yang sangat akrab dengan Nabi SAW daripada kecil kawan. Dan akhirnya menjadi bapa mentua kepada Nabi SAW. Ha? Ala rislika ya Abu Bakrin. Nabi SAW bersabda, ala rislika ya Abu Bakrin. Thumma qala inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Ya? Kata, jadi maknanya Nabi SAW kata ala rislika, perlahan-lahan Abu Bakar, slow. Ala rislika nak relax, tenang, begitulah bahasa kita, tenang, relax Abu Bakar. Begitulah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Orang yang paling manusia yang paling terpercaya, manusia yang paling terpercaya, ya, yang paling banyak pengorbanan dia, kan? Kata Nabi, dalam bersahabat, dalam ke atasku ketika aku bersahabat dengannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Manusia yang paling sekali memberikan segala hartanya dan memberikan segala kepercayaannya, jiwa dan raganya diserahkan untuk aku. Nabi SAW untuk apa, kebaikan aku, untuk dakwahku. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan, kalaulah aku mengambil kekasih pada manusia, dan ghaira rabbi, selain daripada Tuhanku, lattakhadtu Abu Bakr, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin khullatul Islam atau mawaddatuhu, akan tetapi yang adanya adalah cukuplah sebagai kekasih dan teman karib dalam Islam. Nabi SAW lalu memerintahkan Abu Bakar untuk solat, mengimami kaum muslimin. Nabi suruh Abu Bakar ni solat jadi imam pula pada kaum orang Islam. Dan pada hari Isnin 12 atau 13 bulan Rabiul Awal, tahun ni lah, bulan ni lah orang sambut Maulid kan. Padahal dia adalah hari kematian Nabi SAW, kewafatan. Hari kegelapan, hari kesedihan. Kan? Setahun ke-11 Hijriyah. Panggilan Allah tiba. Ketika beliau SAW merasakan ajal akan segera tiba, beliau memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di sampingnya dan diusapkan ke mukanya sambil bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ya, La ilaha illallah, tidak yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada, kan, sakarat, rasa sakit nak mati. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke atas. Nabi melihat ke atas dan berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi di syurga. Dan jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, bila dia dengar kata Nabi SAW kata macam tu, kami tahu dia telah diberi pilihan dan kami tahu dia telah memilih yang ada di sisi Allah Ta'ala dan dia akan meninggalkan kami. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi peristiwa kematian Nabi SAW adalah hari kegelapan bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Kan, tidak seperti hari masuknya Nabi SAW tadi kan. Madinah ni bercahaya, berseri-seri dengan jerit pekik, hiruk pekik, kanak-kanak yang berlari ke sana ke sini kan, orang jadi ceria macam kita di hari raya kan. Cuba bayangkan kita hari raya macam mana, bukan hari PKP lah, bukan hari PKP kan. Kita ceria kan, seronok, anak-anak kita melompat depan menjiran, seronok.
Raya kan, seronok. Jadi begitulah keadaan para sahabat. Ceria hari. Hari Nabi SAW masuk ke Madinah tu jadi ceria suasana dia. Seronok sangat. Macam hari raya. Kata sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan tidak seperti hari kewafatan Nabi SAW yang mana di setiap rumah yang terdengar hanya tangisan. Hanya tangisan, tersedu-sedu, terisak-isak. Kanak-kanak pun tak bising lah, semua diam. Macam kita kata bandar yang dilanggar Garuda kan. Senyap, sepi. Yang bunyi hanya tangisan. Tangisan di setiap rumah. Kata sahabat, gelap. Kami rasa gelap hari ini. Gelap sangat. Semua dalam keadaan kesedihan. Jadi, para sahabat yang di masjid pun semuanya menangis. Sukul semua. Menangis. Umar radhiyallahu anhu bangun bercakap. Umar pun tak dapat nak tahan diri dia. Tak dapat nak memiliki diri dia, Umar. Dia kata, Rasulullah ma mat. Rasulullah tidak mati. Rasulullah tak mati. Innama yadhhabu. Hanya saja Rasulullah itu pergi ila liqa'i rabbih untuk bertemu Tuhannya kama dhahaba Musa bin Imran ila liqa'i rabbih. Nabi hanya pergi jumpa Tuhannya, Nabi akan kembali sebagaimana Musa pergi jumpa Tuhannya dan dia akan kembali. La yuqatta'anna aydiyal munafiqin wa arjulahum, dia akan kembali, dia akan potong kaki dan tangan orang-orang munafikin. Man qala bi anna Rasulullah mat la'aluannahu bi sayfi hadha. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan tepak dia dengan pedangku ini. La ilaha illallah. Siapa kata Rasulullah wafat, aku akan tebas dia dengan pedangku. La'aluannahu bisayfi hadha. Cabut pedang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia baru sampai. Ya, ke masjid Nabi SAW daripada rumah dia. Dia masuk ke masjid, dia tengok orang ramai. Umar belum cakap dengan orang, dia tak layan. Kerana Umar, dia pun terus pergi masuk ke bilik Aisyah radhiyallahu anha, puteri dia. Ya, radhiyallahu anha. Maka dia pun pergi, dia buka wajah Nabi SAW tertutup dengan kain. Dia kata, ya Rasulullah, ya, adapun kepayahan dan kesusahanmu telah engkau tinggalkan. Dia kucuk Nabi SAW. Ya, dia menangis, kemudian dia keluar, dia tengok Umar bercakap dengan sahabat-sahabat semua, dia kata, ijlis ya Umar, duduk Umar. Maka Umar tengok-tengok Abu Bakar, dia pun terkejut lah. Umar kan, pangkat besar dia daripada dia. Dia tengok Abu Bakar mari, suruh duduk, dia pun terduduk Abu Umar tadi, radhiyallahu anhu. Maka dia pun kata, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, tidak mati. Ya. Hayyun la yamut. Maka dia pun bacalah daripada ayat Al-Quran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Barang siapa Allah Ta'ala kata, dan tidaklah Muhammad itu illa rasulun, yang ia adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata, apakah jika dia mati, au qutila, ataupun dia dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan berpatah balik ke belakang jadi kafir murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling murtad ke belakang, falan yadurrallaha syai'an, dia tidak akan memudaratkan Allah Ta'ala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur.
Jadi kata sahabat radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ayat ini semua sahabat lupa kerana besarnya musibah yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum. Ini musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar menimpa umat Islam daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari kiamat. Itulah dia musibah terbesar kewafatan Nabi SAW. Kata ulama. Jadi kerana musibah yang begitu besar menimpa mereka, mereka terlupa ayat ni dalam Quran. Kan? Para sahabat seluruhnya lupa ayat ini, yang ingatnya hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok macam mana iman Abu Bakar. Ya? Manusia nombor 2 selepas para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dia seorang ingat ayat ni. Sahabat-sahabat semua terlupa ayat ni. Hatta Umar. Lupa ayat ni. Itu dia cerita. Kan? Musibah yang menimpa para sahabat. Kegelapan. Hari kewafatan Nabi SAW adalah hari kegelapan. Hari kesedihan yang amat sangat. Kalau keluarga dia mati pun tak sedih macam tu. Ini sedih, paling sedih sekali. Ya? Kan? Kehilangan Nabi SAW. Itu. Ini tempat dia nak mencurahkan perasaan, kasih sayang. Kan? Jadi begitu. Nabi SAW. Baik. Inilah yang berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Ya? Barang siapa menyembah Allah, maka sungguhnya Allah selalu hidup, tidak mengalami kematian. Kemudian membaca ayat ni. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Kemudian baca lagi ayat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Jadi kita semua akan mati. Kematian ni kita kata ibarat bonggol di atas jalan raya lah. Kan? Bonggol di atas jalan raya. Yang kita jalan, itu ada bonggol. Kita berhenti kan? Berhenti, naik bonggol. Bonggol itulah kematian. Lepas tu kita berjalan pula. Jalan kan? Di alam barzakh. Jalan sampailah hari kiamat, hari kebangkitan. Berhenti, kiamat. Bangkit. Kan? Lepas tu yang masuk syurga, masuk neraka. Jalan kehidupan yang tidak ada kesudahan. Masa tu kita akan bertemu balik lah dengan keluarga kita, dengan family kita yang kita sayang dan sebagainya. Kan? Jadi family kita yang kita ada sekarang ni, kita tinggalkan mereka juga. Tapi tinggal yang sementara lah. Kita akan jumpa. Sebab apa? Mereka akan ikut kita. Macam kita ikut Nabi SAW lah. Sebab tu Nabi kata, Ana faratukum. Kan? Ana faratukum alal haud. Aku menunggu kamu semua di Al-Haud sana. Kan? Jadi maknanya, kamu semua akan datang bertemu dengan aku di Al-Haud. Jadi kita minta lah bahawa kita tadi dapat minum daripada haudin Nabi SAW di mahsyar nantilah. Jadi cara nak dapat minum dia, kena ikut sunnah Nabi lah. Kena belajar. Itu ilmu, kemudian tinggalkan perkara-perkara bid'ah. Kan? Mentauhidkan Allah Ta'ala, itu yang paling utama. Jadi kita belajar ilmu tauhid ni macam tu lah. Kan? Ilmu akhidah tadi supaya apa? Supaya kita nak selamat dalam kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, tidak jauh dari siksaan kubur, kan? Kemudian kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Kita nak yang tu, kita minta Allah Taala jangan hisab kita, kita minta Allah Taala jangan azab kita dengan azab neraka. Ya Allah Nabi kata la inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya? Kita minta jauh daripada siksaan api neraka. Kita minta kita ni selamat melintas di atas sirat dengan kelajuan yang maksima yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Okay? Dengan kelajuan maksima tadi kita akan selamatlah daripada kalalib yang akan mencakuk-cakuk orang daripada sirat tadi untuk masuk dalam neraka Jahannam. Okay? Jadi kita masih ada peluang, masih ada masa kelapangan yang Allah beri kepada kita untuk kita laksanakan sebab-sebab tersebutlah. Sebab-sebab keselamatan kita di dunia dan juga di
Di akhirat perbanyakkan amalan saleh, perbanyakkan istighfar, bersedekah. Apa lagi kemampuan yang kita boleh buat kan? Apa lagi kemampuan yang kita lihat untuk melaksanakan kebaikan ini, untuk ilmu, duduk dalam majlis ilmu ni, majlis ibadah ni. Majlis ilmu ni adalah majlis ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara duduk aja dan mendengar. Duduk dan mendengar. Kita beribadah kepada Allah. Dan kita boleh bertawasul dengan ibadah ini kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kan? Sekiranya amalan yang kita buat hari ini duduk dalam majlis ilmu ini adalah ikhlas semata-mata kerana Engkau. Engkau selamatkanlah kami pada kehidupan dunia dan jauhkanlah kami dari siksa kubur. Engkau, janganlah Engkau hisab kami di hari mahsyar. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Dan letakkanlah kami di darjat yang tertinggi dalam syurga bersama dengan Nabi kami SAW, para anbiya, syuhada, salihin, siddiqin, kan? Itu tempat mananya yang tertinggi dalam syurga, iaitu syurga Al-Firdaus. Dan kita boleh berdoa, Allah Ta'ala berikan darjat itu kepada bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita. Supaya Allah selamatkan mereka di alam sana. Kita tahu mereka macam mana di sana kan. Jadi kita doakan sebagai anak yang saleh, anak yang baik ni, kita duduk dalam majlis ilmu, Allah berikan kepada kita pahala. Juga pahala mak, pahala ayah kita. Dan pahala kita juga tak kurang pun pahala kita. Kita buatlah kebaikan semaksimal mungkin yang kita boleh buat. Kerana apa? Kerana mati itu datang secara tiba-tiba. Sebagaimana kata seorang penyair, ya ghafilan 'anil 'amal wa gharrahu tulul amal. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Wahai orang yang lalai daripada melakukan ibadah, lalai daripada beramal dengan amalan saleh, ya, yang ditipu, yang dikelirukan oleh panjang angan-angan yang panjang, ya, dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Lalu jadilah kubur itu sebagai peti bagi amalan kita, ya. Jadi itulah dia kuburan, itu peti bagi amalan yang kita lakukan. Banyak kita buat baik, maka banyaklah kita dapat kebaikan. Jadi tak kurang kebaikan kita, maka kuranglah kebaikan yang kita dapat. Jadi maknanya kita usahalah insya-Allah taala, samping kita sentiasa berdoa dan memohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dorongan Allah Taala ke atas kita supaya kita ni dapat melaksanakan segala kebaikan, segala kebajikan yang terpampang di hadapan kita, untuk kita kutip-kutip pahalanya. Dan Allah beri kepada kita taufik untuk tinggalkan segala maksiat, segala kejahatan, keburukan tadi kan, dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah jauhkan, simpangkan kita daripada kejahatan dan maksiat-maksiat ni kan. Jadi kerana kita hidup di zaman fitan, zaman fitnah, zaman musibah yang melanda, dan bila mananya tak kena, tak ada siapa yang boleh selamat daripada fitnah ini. Maka kita berdoa kepada Allah Taala, Allah jauhkan kita daripada fitnah-fitnah dan musibah-musibah yang kita tak mampu untuk menghadapinya. Jadi maka menangis kaum muslimin, tangisan kaum muslimin semakin menjadi-jadi pada hari itu. Kerana mereka sedar bahawa beliau benar-benar telah meninggal dunia. Tadi Umar kata tak, Umar tak mati. Rasulullah pergi, dia akan balik. Lalu beliau SAW dimandikan bersama pakaian yang beliau kenakan untuk menghormatinya. Nabi, sahabat-sahabat tak tanggalkan baju Nabi ketika mereka mandikan Nabi SAW. Tiba siram Nabi di atas pakaian yang Nabi SAW pakai tadi. Boleh kafani dengan 3 helai kain kafan putih suhuli. Macam kita lah. Dan 3 helai kain kafan dibalut kepada kita. Tanpa disertakan di dalamnya baju dan serbannya. Tak ada baju serban pun. Kalau orang Melayu kita ni, Pak Haji ni bawa serban di kepala kita. Kan, balut serban di kepala. Ini kerja penarut bid'ah. Membazir. Kerja membazir. Jadi maknanya kita kafan orang dengan kain kafan biasa, murah kan. Yang guna kain mahal. Yang mahal, yang baik itu layak untuk orang yang masih hidup. Beliau disolatkan tanpa imam. Nabi SAW disolatkan tanpa imam. Jadi masing-masing datang solat. Dan dikuburkan pada hari Rabu setelah selesai pemilihan khalifah. Hari Isnin wafat, hari Rabu dikebumikan SAW sebagai pengganti beliau. Dan ini kita panggil pengkhususan bagi Nabi lah. Pengkhususan bagi Nabi SAW. Adapun kita umat Nabi disunnahkan, disegerakan kita tadi pengebumian kita. Sebab Nabi SAW ni tayyibun hayatan wa mayyitan. Nabi ni baik. Maka ketika Nabi hidup, ketika Nabi wafat pun tubuh dia baik macam tu. Elok macam tu. Itu Nabi SAW. Adapun kita ni, tubuh kita 2-3 hari dia makin membusuk, makin dia tak bagus. Dan tak elok. Sebab itu disegerakan pengkebumian. Di mana kita meninggal, di situ kita kena kebumikan. Jangan wasiat. Haram bagi kita untuk mewasiatkan keluarga kita untuk hantar kita balik ke Terengganu ke, balik ke Kelantan ke, balik ke Kedah ke, Perlis ke. Haram, dosa.
wasiat itulah wasiat yang haram dilaksanakan oleh pewaris. Ingat ni. Hari ini saya sampaikan kepada kita semua akan bahawa diharamkan perbuatan haram berdosa bagi si mayat untuk berwasiat dengan wasiat yang haram ini. Ya. Begitu juga haram bagi warisnya untuk melaksanakan wasiat ini. Ya. Nak pindahkan mayat daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kedah, balik ke Perak, balik ke Taiping ke mana Kelantan dengan orang, berdosa. Jangan buat. Jangan buat. Kalau nak buat juga, kita berlepas diri. Apa nak buat, aku tak mau buat. Kerana itu Nabi pesan. Jangan. Kalau itu tak boleh, maka bila mati kita di luar negara, lagi tak boleh lah kita nak bawa balik. Nanti Allah, anak tak boleh tengok lah, anak tak boleh ziarah lah, kubur mak pada hari raya dan sebagainya. Wajibkah kita kena ziarah kubur mak kita tu? Wajibkah? Tak wajib. Yang wajibnya kita kena mendoakan kebaikan untuk mak ayah kita tadi. Ya. Tapi kalau mak ayah kita ada di kubur di sini, kita bolehlah pergi ziarah dia, bukan dengan apa? Dengan niat untuk bagi salam, niat untuk berdoa, bukan untuk bersembang dengan mak kita. Tapi ada orang bersembang dengan mak dia. Kan? Ini satu lagi kemungkaran yang dia buat, benda mengarut. Orang lah kubur tu bukan dengar dah suara kita. Tak dengar dah. Dia berkata habis tu kita bagi salam tu. Kita bagi salam tu doa. Kan? Assalamualaikum diyara qawmin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kan? Sejahtera ke atas kamu semua, hai. Perkampungan orang-orang beriman. Doa. Ya. Dan kita tujuan pergi ziarah kubur itu untuk doa dan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ingat kepada kematian. Ingat cukuplah dengan kematian itu sebagai peringatan. Kafabil mauti mau'izah. Kan? Rasulullah SAW kata, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu Nabi kata, aku larang kamu berziarah kubur. Nabi kata, ala. Kan? Nabi kata SAW, tapi sekarang, kan? Fazuruha. Ziarahlah kubur. Sebab apa Nabi kata, inilah ada sebab apa? Fa'innaha tudzakirukum. Dan dia akan mengingatkan kamu bila akhirah. Dia akan mengingatkan kamu dengan hari akhirat, hari kematian, hari kesudahan. Bahawa apa yang kita miliki semua ini kita akan tinggalkan. Yang kita bersama kita adalah 3 helai kain kafan saja. Itu pun akan mereput bersama dengan kulit tubuh badan kita. Reput, tinggal tulang, habis reput. Kan? Jadi tanah dimakan oleh ulat. Ya, apa yang kita nak banggakan masa kita ada di dunia? Pangkat, harta, kekayaan. Family yang ramai. Apa kita nak banggakan? Jadi kita kena berbangga dengan akidah, tauhid yang kita pegang ini, dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perjuangan kita untuk menyampaikan dakwah Allah Taala di atas muka bumi, menyambung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak manusia kepada berpegang kepada akidah yang benar, akidah yang sahih, dan amalan yang salih. Jadi amalan itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab tafsir ayat surah Al-Kahfi, ya, liyunzir alladhi ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم أجرا حسنا. Jadi Al-Quran ini maknanya الذين يعملون الصالحات. Jadi bila amalan itu jadi amalan saleh, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam tafsir ayat itu, amalan jadi saleh apabila dia menepati 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlasulillah, ikhlas mata-mata ibadat kita tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah mutabatus syariah, iaitu mengikuti mutaba'atus syariah, iaitu mengikuti bagi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Beliau disolatkan tanpa imam dan dikuburkan pada hari Rabu setelah selesai pemilihan khalifah sebagai pengganti beliau. Jadi maknanya khalifah yang disepakati oleh orang-orang beriman dan berdasarkan nas Al-Quran, kan, nas hadis, maka yang utamanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah khalifah kepada kaum muslimin dan pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga agama dan umat. Ya. Jadi maknanya semoga salawat dan salam dari Allah tercurah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Dan seterusnya kita habis itu kita masuk insya-Allah nanti sambungan kita wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dalla al-ummata alayhi wa la sharra illa hadzaraha minhu wal khairu alladhi dalla alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa syarru alladhi hadzara minhu asy-syirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إن شاء الله dan ini punya matan Syekh Muhammad bin Wahab. Saya ingat saya habiskan bacaan matan ini dengan makna dia. InsyaAllah nanti kita minggu depan kita akan terus baca tajuk beliau diutus untuk seluruh jiwa, seluruh jin dan manusia. Baik, saya baca terjemah dia. Agama beliau kekal, inilah agama beliau itu yang tidak ada sesuatu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan kepada umatnya dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya. Adapun kebaikan yang ditunjukkan adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridai Allah. Sedangkan keburukan yang diperingatkan bahayanya adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah. Bila diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaatinya. Dalilnya adalah firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua kamu semua. Kemudian kata Syekh, "Wa akmalallahu bihiddin." Allah telah menyempurnakan Islam itu dengan itu. Islam dengan itu. Wa dalil dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Wa dalil ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil di atas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Wan nasu idza matu yub'atsun, kata Syekh di sini, manusia apabila mati mereka akan dibangkitkan nanti. Dalilnya adalah firman Allah Taala, wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kamu semua dan padanya kami kembalikan, dan darinya di bumi itu kami keluarkan kamu semua taratan ukhra, lagi sekali. Dan dalil firman Allah Taala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah yang menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Kemudian kata Syekh di sini, wa ba'dal ba'tsi muhasabun, dan selepas mereka dibangkitkan mereka akan dihisab, wa majziyuna bi a'malihim, dan mereka akan diberi balasan dengan segala amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni syurga. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. Orang-orang kafir mengklaim, mengatakan mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Taghabun ayat 7. Kemudian insyaAllah sama nanti beliau diutus untuk seluruh jin dan manusia. Jadi cukup untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi lah dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, saya silap-silapan saya. Dan kejahatan syaitan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.